Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan PBL Biologi 2 yang disediakan oleh Nur Dami Idina, Nur Syazwina, Hadi Merican, Amira Natasha dan Muhammad Ammar. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan bahagian badan yang mengkoordinasi tindakan terkawal dan tindakan tak terkawal dan menghantar isyarat di antara bahagian badan yang berbeza. Sistem saraf terdiri daripada ada dua. Satu sistem saraf pusat, lagi satu sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat dia mengandungi otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula dia terdiri daripada saraf yang merupakan berkas serabut panjang atau akson yang menyambungkan sistem saraf pusat dengan setiap bahagian badan yang lain. Sistem saraf periferi juga dia termasuklah dengan neuron motor. Dia mengantarai pergerakan terkawal. Yang kedua, sistem saraf autonomi. Dia terdiri daripada sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik yang mengawal atur sistem tidak terkawal dan sistem saraf enterik. Ia berfungsi untuk mengawal sistem saraf di perut usus. Jenis-jenis penyakit saraf. Ada lebih dari 600 penyakit sistem saraf yang boleh terjadi. Di antaranya stroke, kesok otak, epilepsi dan neuropati perifer. Yang pertama yang kita dapat lihat, stroke. Stroke ialah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bahagian otak terganggu atau berkurang, menyebabkan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Stroke selalu terjadi atas seluruh badan atau separuh badan. Yang kedua, kesok otak. Kesok otak ialah gumpahan sel abdomen yang tumbuh di otak yang boleh merosakkan otak. Ia selalu terjadi di bahagian otak. Kemudian kita lihat Bell palsy. Bell palsy ialah kondisi lemah atau lumpuh pada satu sisi wajah disebabkan kerosakan saraf di wajah. Dan akhir sekali, neuropati perifer. Neuropati perifer merupakan kerosakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang menyebabkan mati rasa dan nyeri di tangan dan kaki. Apakah faktor penyakit saraf? Terdapat pelbagai sebab kita boleh dapat penyakit saraf ini. Sebagai contoh, rosak atau matinya sel saraf yang menyebabkan hilangnya fungsi secara bertahap, iaitu degeneratif seperti penyakit Parkinson dan juga penyakit Alzheimer. Selain itu, faktor penyakit saraf juga ialah daripada keturunan ataupun genetik. Cedera atau trauma terutamanya pada bahagian kepala, iaitu cedera otak, dan sumsum tulang belakang, iaitu cedera tulang belakang. Masalah yang muncul pada waktu lahir yang dikenali sebagai congenital. Selain itu, masalah kesihatan mental seperti stres ataupun psikosis, kesan sepingan dadah dan bahan toksik. Penyakit neuromotor. Apa itu neuromotor? Neuromotor ialah saraf di otak dan tulang belakang yang berkomunikasi dengan otak di seluruh badan kita. Akhir sekali, penyakit berjangkit seperti virus herpes, HIV dan juga hepatitis C. Ikuti panduan pencegahan berikut untuk menjaga kesihatan sistem saraf serta mencegah penyakit sistem saraf. Yang pertama, melakukan senaman secara berkala dan teratur seperti berjalan, berhenti merokok jika merokok, mendapatkan istirahat yang secukupnya, menangani kondisi kesihatan yang dapat menurunkan fungsi sistem saraf seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, menerapkan pola makanan yang sihat dan seimbang dengan mengurangkan lemak serta memperbanyak pengambilan vitamin B6, B12 dan folat. Minum banyak air putih untuk membantu mencegah dehidrasi. Hindari pengambilan alkohol. Mengambil ubat-ubatan yang sesuai dengan dos yang direkomendasikan oleh doktor. Kepentingan sistem saraf kepada manusia. Yang pertama, integrasi data rangsangan. Rangsangan yang diterima oleh struktur deria disimpan dalam sistem saraf, di mana ia disepadukan dengan maklumat yang dihantar oleh rangsangan lain. Yang kedua, refleksi. Sistem saraf mengawal refleks yang merupakan tindakan luar kawal yang bertindak balas terhadap rangsangan tertentu.